Hari ini saya akan menceritakan kisah ketukan misteri daripada Asfa dari Kampung Tebekang. Kisah yang diceritakan dengan aku Tok namalah Bulu Rumahku Merembang. Jadi itu aku nak cerita balik cerita tu. Biasanya aku bangun pagi, bangun subuh lah. Siap-siap ngemas katilku. Lekat ya aku pun macam biasa turun kerja dalam pukul 7.30 pagi. Lekat ia sampai di kedai makan, kerja aku tek ngemas tak meja, lekat pelanggan tu ya, habis makan, berbasuh, nyapu dan sebagainya lah. Aku tu jenis suka dengar lagu sambil bekerja. Mungkin dengar lagu, aku jadi semangat. Cun lagu masa saya tek lagu seram. Walaupun liriknya lirik biasa saja. Antara lagu yang didengar kami lagu Pulangkan dari Misa Umar. Terbayang-bayang dengan muka Maya Karin dalam lakonannya. Pada pukul 6.30 petang kami pun berkemas nak nutup kedai. Kak ya kami terus pulang. Sampai jak di rumah, aku terus mandi. Nak sembahyang maghrib lah tek. Kaya aku pun menyediakanlah makan malam. Tengah mek makan, layap tangga TV. Dari hujung mata kami macam ada sesuatu mati di tepi penjan dapur kami ada. Tapi dalam hati aku, malas aku nak lalik. Yang ku tahu, aku kepak lekat kerja. Kak ya, aku pun masuk ke bilik dan terus gurin. Siap nak tidurlah. Si silap dalam masa 5 minit, aku layap tek. Tiba-tiba, hujung telinga aku dengar bunyi bagi orang jaga dinding ke dakwang ngamuk. Aku malas nak duduk. Aku mungkin pusaka. Lekak si lama kak ya. Lain gik bunyinya. Orang ngetok. Tok, tok, tok. Dalam masa yang sama aku nanggal lansiku bergerak ke diri. Bagi ditakut orang. Si mana-mana ada kain tepi lansir ya. Kain putih. Bagi ada orang dalam kain putih ya, Dek. Dahlah aku tu diam seorang. Tapi aku beranikan diriku ngagak kain ya, Dek. Takitku sambil mengucap, Allahu Akbar. Ya Allah. Tulisku. Siada orang. Siada apa-apa. Aku paksa diri aku untuk masuk tidur balik. Tetapi bunyi itu semakin kuat. Aku dengar. Aku mencari dan perhatikan dari sini bunyi tersebut. Aku paksa diri aku untuk masuk tidur balik. Tetapi bunyi itu semakin kuat. Aku dengar.
aku mencari dan perhatikan dari sini bunyi tersebut. Aku amati dengan mata kasar. Langsir bilik aku bagaikan diselak oleh seseorang. Malangnya penglihatan aku ketika terbatas kerana aku mempunyai masalah penglihatan rabun jauh. Namun aku gagahi jua melihat apakah benda itu. Langsir yang diselak aku agak dalam 3 kali. Sempurna. Selakan langsirnya bagaikan langsir automatik. Seram sejuk aku rasakan. Aku takut. Takut dengan kemungkinan yang akan terjadi selepasnya. Aku berlari ketakutan keluar dari bilik kerana ketukan semakin kuat. Membuatkan aku menggigil. Mencari adik-beradik aku tetapi mereka lena di buai mimpi yang indah. Aku melangkah ke dapur mencari ayah. Ya, nasib menyembelih aku kerana ayahku bangun seawal itu untuk menjalani laut. Aku beritahu ayah aku berkenaan dengan kejadian tersebut. Adalah langkah yang terakhir apa yang aku fikirkan. Tapi ayah aku beritahu untuk masuk ke bilik dan bukakan lampu supaya tahu apakah itu sebenarnya. Aku menggigil ketakutan dan mengiling menyatakan bahawa aku tidak mahu dan terlalu takut untuk masuk ke bilik semula. Ayahku membiarkan aku sendirian di dapur dan melangkah menuju ke bilik. Seram sejuk masih terasa. Selepas memerhati dan mencari apakah sebenar yang terjadi, ayah keluar dari bilik dan memberitahu bahawa tingkap bilik aku terbuka luas. Ya, memang terbuka luas. Tetapi seingat aku sebelum masuk tidur, aku akan memeriksa kembali tingkap dan langsir supaya tertutup rapat. Kalau dibuka dari luar sudah tentu tidak dapat kerana tingkap di rumah aku ketika itu jenis yang berkunci di dalam dan keras untuk dibuka sehingga mengeluarkan bunyi seram. Ayahku keluar lagi untuk memastikan tiada sesiapa di luar bilik aku dan mengambil lampu suluh dan berjalan di belakang rumah. Setelah beberapa minit, dia masuk ke dalam rumah dan memberitahu tiada kesan sesiapa. Tambahan rumah aku jenis yang tinggi. Untuk melihat ke dalam bilik pun perlu menggunakan tangga. Aku tidak kembali tidur sehingga azan subuh berkumandang dan membiarkan lampu bilik terbuka. Puas aku memikirkan, siapakah itu? Atau apakah itu? Sejak kejadian itu berlaku, ayah memasang jeruji di tingkap bilik aku dan mengambil keputusan untuk tidak menutup lampu ketika tidur. Kejadian yang aneh dan misteri sehingga ke hari ini membuatkan aku trauma akan kejadian yang sama berulang lagi. Itulah cerita aku. Ketukan misteri. Pernah si tahun dengar pepatah orang tua mari,
Datang si dijemput, pulang si dihantar. Nak tok nak cerita kami kali tok kisah misteri tok. Cerita tok dihantar oleh saudara Adam daripada Terbekang. Jadi sesiapa yang ada idea yang best nak hantar cerita misteri, hantar ke email yang tertera di bawah tu. Assalamualaikum dan salam misteri. Kisahnya bermula apabila minggu study week masih aku belajar di sebuah universiti. Ada sigit malam. Aku rasakan malamnya adalah sama macam malam yang sebelumnya, tapi ada sikit perbezaan dengan teman sebit aku ya. Namanya Rahman. Macam biasa Rahman akan tidur dulu dari aku. Farhan dengan Ayub juga. Kami orang, 4 orang sebilik dari same satu lagi. Dalam bilik aku ya ada 2 buah katil. Katil aku ya di sebelah dinding. Manakala si gigi katil berada dekat dengan penjan. Biasanya penjan kami orang ya nang sentiasa buka. Kaya tutup bila maghrib. Masa nak tidur je buka sebab beri angin masuk. Nak dijadikan cerita tengah malam ya, aku tiba-tiba terbangun. Sayup-sayup telinga aku dengar orang ngaji. Tapi masa ya aku masih pejamkan mata dan badan aku pun ngarah ke dinding. Tiba-tiba aku rasa nak pusing ke belakang. Nak cari. Pasti dari sini bunyi ngaji ya datang. Berbekalkan cahaya bulan yang enggak sedikit. Tiba-tiba aku tertangkap di atas katil Rahman. Aku nanggar Rahman terkumat kamit membacakan sesuatu dalam keadaan mata terpejam dan masih gurin macam orang tidur. Baguslah Rahman tu, Ginggo pun baca surah. Dan mati akulah puji Rahman nok masih dalam keadaan tadi. Aku pun pusing baliklah baring ke arah dinding yatik. Tiba-tiba krek, krek. Macam bunyi ada orang turun dari katil sebelah aku ya. Tap, tap, tap. Bunyi macam ada orang merekut keluar dari bilik. Disebabkan aku mau gila tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku pun oleh cari bunyi ya. Katil Rahman kosong. Ni kah begitu jo Rahman? Bisit aku seorang dikit. Yang masih lagi mamai. Kalinya keluar belajar dan nak exam. Lemati ku gitek. Si lama lekat ya. Tap. Tap. Bunyi langkah masuk dalam bilik. Aku nanggar Rahman masuk lembah Al-Quran sekali dengannya. Kebiasaannya Rahman akan ngaji di bilik sembahyang. Takut ngacau kawan yang lain tidur katanya. Ayub dengan Rahman pergi nyaman tidur. Aku pun negur Rahman. Man, kau okey sih? Tanya aku dengan Rahman. Aku okey, tidur je kau. Esok aku cerita katanya lagi dengan aku. Aku pun sambunglah tidur. Keesokan harinya, Rahman demam panas. Lekat ditanya berapa kali, kena Rahman nampak pelik malam tadi. Barulah Rahman masuk ceritakan.
Sebenarnya malam tadi aku sempat tidur. Aku ada nangga makhluk berbaju putih. Daya lusuh ni. Duduk atas lantai kau, Dam. Matanya merah, nangga kau. Kata Rahman lagi. Masa kau tanya aku, okey sip malam tadi, Dam? Ya Allah, Dam, matanya makin merah. Bilanya nangga aku. Macam si mau aku madah dengan kau. Katanya lagi. Patutlah aku ada rasa merembang malam tadi, Man. Rupanya benar kataku dengan Rahman. Rupanya ada hantu raya yang singgah masuk dalam bilik kami orang malam tadi. Disebabkan penjan kami orang terbuka. Lalunya masuk. Rumah saya juga Rahman nangganya, Tek. Disebabkan kejadian ya, jadi kami orang kini tok pun ambil keputusan si buka penjan bila time tidur malam. Takut kejadian dia berlaku lagi dengan kami orang. Aku dah terasa terlalu lemah nak berkelakar. Si berdaya lagi. Terasa seluruh badanku lemah. Aku terus pingsan. Dah si tahan dengan kejadian macam ni, akhirnya aku ajak Fahad jumpa dengan seorang ustaz. Kenalan bapa aku. Proses mengubat berjalan dengan lancar. Muntah aku yang masih penuh dengan cingkiri kecil, rambut serta darah dari badan aku diimpun. Nak dijadikan cerita yang diubat namanya Syakir. Menurut cerita nak disampaikan oleh bininya Sumayah. Botol nak berisi kulit ular nak anyut di tepi Syakir. Tapi si Syakir tok si sengaja terbuka botol dia bila nak nikam botol dia ke tengah sungai. Lepas jak kejadian dia, Syakir berubah secara mendadak. Tegurin, kaku,